Minggu lepas heboh isu Mahat Tahfiz milik Ustaz Abdullah Khairi minta dana infak sebanyak RM490,000 sumbangan daripada orang ramai untuk melengkapkan kos pembinaan Kubah Surau Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i, iaitu satu sekolah yang diasaskan oleh Ustaz Abdullah Khairi. Sebelum ini beliau telah membuka wakaf sebanyak RM400,000 untuk pembinaan surau berkenaan. Dibuka juga RM700,000 sampai RM1 juta pun ada. Cuma saya tak pasti waktu dia buat kempen tu dah kira sekali dengan kos kubah ataupun belum. Sebab tengok gambar kubah sebelum ini tak adalah sampai 60 kali 60 kaki. Tapi nak buat macam mana? Rangka kubah pun dah buat dan Ustaz Abdullah Khairi maklum minggu lepas sejak viral isu ini, ramai pula orang yang berpusu-pusu datang memberikan infak kepada projek berkenaan. Maka jika okey, teruskan sajalah projek ini. Tak payah hiraukan saya. Moga-moga ia termasuk dalam kategori membina masjid dengan mengharapkan redha Allah. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Sesiapa yang membina masjid kerana mengharapkan redha Allah, nescaya Allah akan membina untuk dia seumpama itu juga di dalam syurga. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Cuma video ini saya upload kerana sangat ramai meminta saya untuk memberikan ulasan berkaitan tentang isu ini, terutamanya kekeliruan mereka terhadap sumbangan yang banyak diperlukan untuk pembinaan yang bukan keutamaan. Kalau perlukan dana untuk bina surau, pasang aircon, pasang elektrik dan sebagainya, okey. Tapi ramai yang beranggapan bahawa RM490,000 itu adalah jumlah yang sangat banyak dan irrelevant untuk kubah sebuah surau. Sebahagiannya mengatakan dengan jumlah berkenaan boleh bina sebuah surau lagi. Dan saya lihat Ustaz Hafiz Adnan kata boleh bina banyak pondok dengan kos berkenaan. Jadi jelas bahawa ada isu pembaziran, tetapi di atas dinamakan infak pembinaan kubah surau Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Ia bukan lagi sekadar isu membina masjid ataupun surau dengan mengharapkan keridhaan Allah seperti mana hadis yang telah disebutkan. Ia juga bukan lagi sekadar isu keselesaan kepada jemaah yang dikatakan bakal menampung 1,000 orang. Ia adalah isu pembaziran. Menariknya, nama yang diberikan itu ditempel pula atas nama Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Anda juga kenal saya sebagai seorang yang bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi bila isu infak secara berlebihan dan membazir terhadap surau ataupun kubah surau dikaitkan pula dengan nama Asy-Syafi'i, saya sangat bersemangat untuk membahas isu ini dalam kacamata mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Pun begitu, saya faham ramai ustaz-ustaz kita yang sedang menonton sekarang ini sudah faham sangat dengan pandangan Asy-Syafi'i berkaitan tentang isu mencantikkan masjid secara penuh pembaziran ini. Cuma hari ini kita buat kajian dalil sedikit, kita berikan sedikit bukti, kita korek daripada saku mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga tidaklah kita hanya menggunakan nama Asy-Syafi'i tapi tak faham dengan kehendak pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Pertama, pembinaan kubah boleh jadi dengan dua maksud. Pertama, dengan maksud memberikan keselesaan. Kedua, memberikan keindahan. Sekiranya ia dengan tujuan memberikan keselesaan semata-mata, ia diharuskan. Tetapi dengan syarat ia tidak boleh berlebih-lebihan sehingga membawa kepada pembaziran harta, kerana ia akan membawa kepada perkara yang kedua. Sekiranya ia membawa kepada pembaziran harta, maka ia dilarang. Apatah lagi jika disebutkan harta itu adalah harta wakaf. Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i tak boleh digunakan harta wakaf untuk tujuan mencantikkan masjid kerana ia termasuk dalam perkara pembaziran. Tokoh besar mazhab Asy-Syafi'i iaitu Imam Az-Zarkashi rahimahullah yang meninggal pada tahun 794 Hijriah menyatakan dalam bukunya Al-Hawashi ala Multaqal Abhar jilid yang pertama muka surat 214, dia kata yukrahu naqshul masjid wala syakka annahu la yajuzu sarfu ghallati ma waqafa ala amaratihi fi dhalik. Dimakruhkan mencantikkan masjid dengan ukiran, maksudnya ukiran emas. Tidak diragukan lagi juga bahawa ia tidak boleh digunakan hasil wakaf untuk pembinaan masjid, untuk mengimarahkan masjid dengan tujuan berkenaan. Maksudnya, harta wakaf ni hanya boleh digunakan untuk membina dan memberikan keselesaan kepada jemaah, bukan diguna secara berlebihan sehingga perkara-perkara yang tak patut seperti pembinaan kubah yang begitu mahal, tulisan-tulisan khat yang dibuat dengan emas dan perak, jubin dan tempat ambil wuduk yang melampau harga dia, mimbar yang harga standard Crazy Rich Malaysia, semua ini pembaziran harta wakaf. Sehingga nanti waktu nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air, nak beli aircon, nak beli PA system, nak beli kapet, beli sejadah, kena pergi cari wakaf, dana wakaf yang lain. Sedangkan dana-dana wakaf yang telah dikumpulkan sebelum ini telah digunakan secara membazir. Ini dilarang di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang lagi tokoh mazhab Asy-Syafi'i iaitu Qadhi Husain bin Muhammad yang meninggal pada tahun 462 Hijriah, yang merupakan salah seorang daripada Ashabul Wujuh, anak murid pula kepada Ashabul Wujuh, iaitu anak murid Abu Bakar Al-Qaffal yang meninggal pada tahun
1417 Hijriah. Al-Qadhi Husain dia sebut, dia kata la yajuzu sarfuha ila tajsis wa tazwiq. Tidak boleh menggunakan harta wakaf untuk tujuan mencantikkan dan membuat ukiran-ukiran yang mahal untuk masjid. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Hawashi ala Muntaqal Abhar jilid pertama muka surat 214. Maksud tidak boleh di sini adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau tak berlebih-lebihan tak ada masalah. Adapun jika digunakan sekadar keperluan, maka ia tidak ada masalah, keperluan memberikan keselesaan kepada jamaah. Tetapi kalau sudah kubah saja harga satu masjid, maka perlu dihindari perkara ini kerana membawa kepada pembaziran yang nyata dan dibimbangi tidak amanah di dalam menguruskan harta wakaf, harta sumbangan, harta infak orang awam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu melakukan pembaziran kerana Allah tidak suka orang-orang yang membazir. Demikian juga Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 26 ayat 27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu boros-boros, bazir-bazirkan harta kamu kerana orang yang membazir ini adalah rakan-rakan setan. Adapun setan itu sangat ingkar terhadap arahan Tuhan dia. Hari ini sahabat-sahabat, kita boleh sisihkan isu kubah pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i ini. Tetapi saya harap selepas ini kita timbanglah dengan lebih baik dana awam yang kita kumpulkan. Pastikan ia digunakan dengan betul dan pada tempat yang sesuai. Ini bukan duit kita. Ini duit awam. Apatah lagi anda namakan ia sebagai dana wakaf. Sekalipun secara peribadi, saya berpandangan anda tidak sesuai menggunakan nama dana wakaf itu sesuka hati. Apatah lagi jika dicampurkan dana wakaf surau dengan dana-dana yang lain dalam satu akaun. Ia akan membawa kepada pertikaian awam yang tidak bermanfaat kepada perkembangan ilmu. Dalam isu ini juga sebenarnya bukan pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i itu sahaja yang kita sebut, tetapi di mana-mana surau dan juga masjid. Kadang-kadang perhiasan yang dibuat itu adalah perhiasan yang berlebih-lebihan yang tidak patut diletakkan di situ. Peralatan-peralatan yang digunakan di masjid dan surau kadang-kadang adalah peralatan-peralatan yang tidak bermanfaat. TV yang terlalu mahal, tayangan-tayangan yang terlalu mahal yang sepatutnya tidak dibuat untuk masjid dan surau, sehingga masjid dan surau itu lebih dilihat kepada kecantikan berbanding kepada keselesaan. Rasa bangga pula, oh masjid aku cantik berbanding masjid hang. Tidaklah lagi isunya adalah mengimarahkan masjid, tetapi isunya adalah mencantikkan masjid dan surau. Wallahu ta'ala alam.